kisah siksaan api neraka itu adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada video kali ini kita akan baca dua buah hadis berkenaan tentang siksaan api neraka. Insya-Allah ini memberi manfaat dan muhasabah kepada diri kita semua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita lihat dua buah hadis berkenaan tentang kisah siksaan api neraka. Hadis pertama berkenaan tentang tajuk seringan-ringan siksaan di neraka. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih sebab panas kedua-dua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya. Dia tidak menyangka bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dia ialah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Cukup sekadar diletakkan bahang bara api di bawah telapak kaki, ia sudah boleh mendidihkan otak yang berada di atas kepala. Maka bagaimana pula kalau siksaan yang lebih berat? Rasanya tiada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya boleh mendidihkan otak yang ada di kepala. Sudah pasti kita akan menjerit kepanasan dan tidak akan mampu menahannya, walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu sahaja. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang tiada penghujungnya. Hadis kedua menceritakan tentang kisah mencuri sebatang kayu siwak boleh masuk neraka. Daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu an, beliau berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, iaitu mengambil secara paksa atau merompak, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya setangkai kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik pribadi seseorang. Maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain hendaklah disegera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit, seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja, iaitu apabila dia menganggap ringan akan hal dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal daripada tuan punya barang tersebut. Oleh sebab itu, hendaklah kita berhati-hati ketika berjual beli dengan orang lain. Hendaklah kita menjauhi segala harta yang haram dan jangan melakukan sebarang kezaliman terhadap hak milik orang lain. Hal yang demikian boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat berbahaya. Dalam masalah menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jemaah, organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi, ialah satu amalan yang terkutuk dan berdosa besar. Sekalipun yang digelapkan itu hanya selembar baju sahaja. Hadis di atas merupakan suatu ancaman yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan melakukan khianat terhadap hak milik orang awam yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaan terhadap perjuangan. Apatah lagi kalau dia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang disumbangkan. Alhamdulillah, itu dia tadi dua hadis berkenaan tentang kisah api neraka. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan muhasabah kepada diri kita sendiri, terutamanya diri saya juga. Baiklah, bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Itu saja daripada saya, Abu Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.